Hai semua, selepas sesi yang bergelora, indeks saham utama membuat pemulihan dan menutup hari dagangan dengan keuntungan. Pasaran saham Asia turut meneruskan pertumbuhan memasuki wilayah positif. Tonton ulasan video kami dan ketahui berita pasaran terkini. Baiklah, mari kita mulakan. Wall Street runtuh diikuti dengan kenaikan 0.1% yang tidak dijangkakan dalam indeks CPI Amerika Syarikat. Penganalisis menjangkakan penurunan secara besar-besaran. Oleh itu, para pelabur bertindak pantas menjual saham. Carta dagangan saham yang membuat terjunan jelas menggambarkan kekecewaan pedagang. Walau bagaimanapun, pasaran ekuiti berjaya memperoleh semula kedudukan. Selain itu, reaksi pasaran terhadap indeks harga pengeluar tidak begitu ketara. Laporan ini menunjukkan penurunan bagi 2 bulan berturut-turut. Walaupun indeks PPI menunjukkan bahawa inflasi Amerika Syarikat yang perlahan, namun beberapa indeks masih meningkat. Pada bulan Ogos, indeks CPI menambah 0.1%, kekal pada tahap bulan Jun pada 0.4%. Oleh itu, inflasi teras yang memuncak pada 6.5% sejak 3 bulan lalu masih jauh daripada paras sasaran Fed pada 2%. Inilah sebabnya spekulator mengambil kira kenaikan sekurang-kurangnya 75 mata asas pada mesyuarat Fed minggu hadapan. Selain itu, turut terdapat kemungkinan kenaikan kadar 100 mata asas. Berdasarkan alat CME FedWatch, kebarangkalian berjumlah 22%. Selain itu, bagi niaga hadapan dana Fed, peningkatan dijangka sehingga 37%. Pada hari Rabu, Fitch yang merupakan salah satu badan pemikir terkemuka menurunkan pertumbuhan KDNK Global. Badan itu menjangkakan KDNK dunia berkembang pada 0.5% sehingga 2.4% pada 2022. Penganalisis dari Fitch mengaitkan persisma mereka dengan fakta bahawa dalam beberapa bulan kebelakangan ini, ekonomi global telah dilanda ribut yang sempurna. Antaranya ialah krisis tenaga di Eropah, beberapa kenaikan kadar yang mendadak oleh bank pusat utama, inflasi yang terus melambung tinggi serta risiko kemelesetan. Salah satu turut ditekankan krisis dalam sektor hartanah China dan kemelesetan ekonomi di negara itu. Oleh itu, pengetatan agresif oleh Fed mungkin memberi kesan buruk kepada bank-bank pusat lain dan mata wang negara. Selepas Fed memilih untuk membuat pengetatan monetary, bank pusat mempunyai pilihan sama ada untuk melihat terus kelemahan mata wang negara atau melakukan beberapa usaha untuk meningkatkannya. Untuk berbuat demikian, terdapat pilihan sama ada untuk menjual dolar atau menaikkan kadar utama. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut menimbulkan risiko tertentu kepada ekonomi negara. Dolar AS sebahagian besarnya meningkat berikutan jangkaan kenaikan kadar yang agresif. Ia juga melonjak dengan ketara berikutan laporan inflasi yang rendah. Hari ini ia didagangkan berhampiran paras tertinggi 20 tahun bergerak dalam saluran menaik di antara 109.58 sehingga 109.92. Pada sesi Asia, pergerakan menaiknya lemah dan harga merosot ke saluran sisi. Dolar AS berlega-lega berhampiran paras 109.64. Tahap rintangan seterusnya mungkin terletak pada tahap 110.79. Tahap sokongan dilihat pada 107.43 dan 106.93. Penganalisis menegaskan bahawa permintaan untuk dolar AS berkemungkinan kekal tinggi dalam jangka panjang di tengah-tengah status selamatnya. Memandangkan pendirian hawkish, rally pastinya akan berterusan. Sepanjang tahun ini, mata wang AS telah meningkat sebanyak 15% berbanding pesaingnya. Mata wang itu kekal sebagai peneraju yang tidak dapat dikalahkan dalam pasaran forex. Dolar AS mencatatkan keuntungan terbesar sebanyak 25% berbanding mata wang yen. Pasangan mata wang ini adalah sangat berlawanan kerana pendirian BOJ yang berpegang pada dasar yang sangat longgar dan mengekalkan hasil bond Jepun hampir sifar.
Oleh itu, yen akan kembali pulih hanya jika Fed mula mengurangkan kadar atau BOJ mula membuat peningkatan kadar. Selain itu, dolar yang kukuh adalah bencana sebenar bagi pasaran Asia kerana kebanyakan komoditi terutamanya minyak mentah mempunyai sebut harga menggunakan dolar. Atas sebab ini, kos import melambung tinggi disebabkan oleh mata wang negara yang lemah. Semalam, BOJ membuat campur tangan lisan. Bagaimanapun, ia tidak mengambil sebarang tindakan walaupun terdapat kabar angin bahawa BOJ menggesa bank-bank melaporkan kadar pertukaran mereka. Menurut media, BOJ amat bimbang dengan kejatuhan yen ke paras 144.90. Nampaknya pihak pengawal selia telah menetapkan tahap kritikal pada 145 mata. Jika yen menembusi tahap ini, pihak pengawal selia mungkin akan membuat campur tangan. Hari ini, pasangan dolar yen berlegar-legar di bawah paras kritikal ini dan didagangkan pada 143.45. Bagaimanapun, memandangkan kecenderungan kenaikan harga dolar AS, pasangan mata wang itu mungkin menghampiri tahap kritikal, bergerak dalam julat urus niaga harian pada 142.77 sehingga 143.80. Jika ia mencecah paras 144.99, ia seterusnya akan mencapai tahap tinggi 147.65 yang belum pernah dilihat sejak tahun 1998. Seterusnya, dolar Australia dan New Zealand meningkat di tengah-tengah laporan ekonomi baharu. Pekerjaan Australia pulih selepas kejatuhan bulan sebelumnya. KDNK suku kedua New Zealand melebihi jangkaan sebanyak 0.1%. Angka itu meningkat sebanyak 1.7%. Laporan pasaran buruh yang optimis meningkatkan kemungkinan kenaikan kadar 50 mata asas oleh RBA. Bagaimanapun, mesyuarat seterusnya hanya akan diadakan pada bulan Oktober. Inilah sebabnya mengapa unjuran OC kekal menurun. Hari ini, pasangan AUD-USD didagangkan pada 0.6746. Bagaimanapun, paras rendah semalam pada 0.6705 terletak lebih tinggi daripada paras rendah sebelumnya pada 0.6699 dan 0.6681. Ketiga-tiga tahap berada di atas tahap pivot pada 0.6670. Oleh itu, OC mungkin mendapat sokongan dan didagangkan di kawasan 0.6670 sehingga 0.6705. Dalam sesi Asia, pasangan mata wang itu bergerak dalam koridor harga di antara 0.6740 sehingga 0.6771. Di tempat lain, Bank Reserve New Zealand juga mungkin menaikkan kadar utama sebanyak 50 mata asas memandangkan laporan KDNK yang positif. Bagaimanapun, mesyuarat seterusnya hanya akan berlangsung pada 5 Oktober. Kiwi juga kehilangan pemacu untuk pertumbuhan selanjutnya. Walau bagaimanapun, dalam sesi Asia, pasangan mata wang NZD-USD telah didagangkan dalam saluran menaik berhampiran 0.6003. Kini ia bergerak dari tahap sokongan 0.5996 ke tahap rintangan 0.6027. Sekian sahaja buat masa ini. Langgan saluran kami dan dapatkan perkembangan berita pasaran terkini. Jangan lupa untuk meninggalkan komen anda di bawah. Terima kasih dan jumpa lagi.